Kalau tengok pelak memang cun lah. Memang orang kata apa, tak payah setting lah. Tapi bagi saya tak cun lagi. Saya nak setting bagi dia puasan pemanduan kita tu puas. Risiko untuk jam agak susah lah. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gamuk orang kita. Okey, hari ni saya nak bercerita pasal carburetor RZ yang saya setting untuk motor saya. Jadi kita kena buat satu bukaan lah. Yang pertama, kita nak setting carburetor ni bukan kata benda yang senang. Benda ni susah sebenarnya, sebab kita tak tahu motor kita ni nak apa. Nak pellet ke, nak main jet ke kan. Jadi kita nak setting, sebab asal motor punya main jet belum tentu motor kita boleh pakai, sebabkan kehendak motor masing-masing berbeza. Jadi kita nak check lah sama ada okey ke tak okey untuk motor kita. Biasa kalau saya, hari ni kita terangkan pasal pilot besar dan pilot kecil. Jadi kita buka tengok apa yang saya pakai, pilot kecil ke pilot besar. So kita tengok dulu, dan kita boleh test lah nanti pilot besar apa efek dia, pilot kecil apa efek dia. So kita tengok betul main RPM di bawah. Tapi sebenarnya pilot ni adalah satu benda yang penting untuk motor. Kalau tak ngam, motor boleh menyebabkan masalah di bahagian bawah, masalah akan jam, terutamanya kita lepas throttle terus sangkut sebab jam kan. Jadi kita nak tengok lah apa yang saya pakai untuk motor saya. Saya tak kata motor saya ni sempurna, tapi masih lagi belum sempurna. Kalau kita tengok pelak daripada motor saya ni, kalau kira pelak tu memang dah cantik, tapi saya sendiri tak puas hati. Sekejap saya buka pelak ni. Okey, kita tengok pelak dia. Sekejap saya zoom ni. Okey, pelak dia ni bagi saya lah belum sempurna. Pasal apa tahu, dia punya keperangan dia tu agak kurang. Memang dah perang, kalau tengok dalam video kan, dia warna macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau korang tengok daripada mata kasar dia, keperangan tu ada, tapi lebih pada hitam. Cuma bagi saya, motor belum cukup minyak. Kalau kita tengok daripada nisbah pelak ni, kita rasa sendiri motor kita dengan nisbah pelak ni sebenarnya tak sama. Kalau kita tengok pelak kita ni dah perang, lepas tu dah basah sikit, kita pun dah rasa ngam. Tapi sebenarnya bila kita yang menaiki motor tu, kita boleh tahu sama ada minyak ujung tak cukup, minyak bawah tak cukup, minyak tengah tak cukup. Kita boleh tahulah apa yang kita nak buat untuk motor yang tak cukup minyak kan. Sebab kalau kat sini, kalau tengok pelak memang cun lah. Memang orang kata apa, tak payah setting lah. Tapi bagi saya tak cun lagi. Saya nak setting bagi dia puasan pemanduan kita tu puas. Risiko untuk jam agak susah lah. Jadi kita nak cari benda tu sebenarnya. Pelak kalau macam hitam macam ni, nak setting balik sebaiknya pakai pelak baru lah, supaya biar kita cepat nampak apa efek yang kita pakai di carburetor kita. Kalau kita pakai pelak lama, kemungkinan kita tak tahu, sebab dia nampak macam sama tapi rupanya lain. Ni bukan hitam kalau korang tengok betul-betul, dia bukan hitam dia keperangan di tengah, tapi di tepi dia ni hitam. Tepi dia ni basah lah. Okay. Ramai orang nak macam ni, tapi bagi saya nak betul-betul ngam untuk motor saya. Lain orang lain cara lah kan. Jom kita tengok dulu apa yang kita kena buat di carburetor kita, sebab masih belum sempurna. Pertama kita buka dulu lah, macam biasa kita buka dulu kita punya carburetor. And then saya perlukan test pen lah untuk buka pilot. Sekarang ni kita uji kaji pasal pilot dulu sebelum kita masuk pasal main jet. Sebab pasal pilot ni pun ramai orang tak puas hati, ataupun ramai orang rasa was-was dengan pilot. Jadi kita buka dulu pilot. Minyak pastikan buang Okey, pilot yang saya pakai sekarang adalah saiz 30. So kita nak pakai paling besar. Kita nak tengok motor kita apa efek kalau pakai pilot besar. Okey, sekarang kita masukkan pilot 35. Kau tengok 35, saya dah masukkan pilot 35, yang ni 30. So kita nak pergi pasang dulu. Kita tengok apa efek dia. Nak pakai sangat pilot besar kan. Kita tengok apa efek bagi pilot yang besar. Okey, jom. Sekarang pilot dah besar. So kita tengok apa efek dia kalau pakai pilot besar. Saya sendiri pun nak tergelak kan. Okey, tak apa, kita tunjuk bukti apa efek kalau pakai pilot besar.
Okey, itulah cari timing tak jumpa. Buka banyak pusingan pun tak boleh. Pasal apa? Pilot terlalu besar, terlalu banyak buka. Kemungkinan buka sampai nampak habis benang pun belum tentu cukup. Jadi terpaksalah kita nak tukar pilot yang kecil. Okey, tadi tanda pilot yang besar kan. Okey, sekarang pilot yang kecil pula kita test. Macam mana keadaan dia pilot yang kecil. Okey, jom. Okey, sekarang kita tengok efek apabila kita pakai pilot besar. So kau boleh nampak kat sini lah. Okay. Kau boleh nampak sendiri dia berpeluh. Habis ni berpeluh ni. Carburetor ni berpeluh disebabkan pilot terlalu besar. Tengok. Nampak? Berpeluh kan? Carburetor kalau pilot dia ngam, dia takkan berpeluh macam ni. Okay. Bila berpeluh ni tanda-tanda pilot dia besar. So kita buka balik sebab kita nak tukar pilot yang paling kecil. Pilot yang paling kecil. Jom. Okey, sekarang kita masukkan 17.5. Yang ni paling kecil saya ada lah. Kalau yang 125 punya tak payah pakai lah, kita pakai untuk yang AZ. 125 memang kecil lah. 125 saiz 100, 125, 115, 110 macam tu lah. Tapi kita pakai yang 17.5 dulu. Kita tengok macam mana keadaan dia bila pakai pilot 17.5. Okey, sekarang kita tengok pilot paling kecil 17.5 saya pasang. Kita tengok macam mana keadaan motor bila kita set angin. Jom. Okey, ini apabila dia punya pilot terlalu kecil, jadi kita tutup pun tak ada langsung RPM turun. Memang tak ada langsung RPM turun. So kita buka angin tu tak memuaskan hati kita. Pasal apa? Maknanya kita punya pilot belum lagi cukup besar. So kita kena naikkan lagi. Begitulah seterusnya untuk setting pilot ni. Bukan kata benda terus pasang pergi test, tak ada. Kau setting kat rumah dulu. Pasal dia bukan main jet. Okay? Main jet ni kita boleh pergi setting. Cuma yang pertama kau kena cari korang punya pilot dulu sampai korang dapat kepuasan dia. Sebab kat sini kita tutup tapi masih RPM stabil. Maknanya pilot kita tu kecil. Kalau tidak, pilot kita ngam, dia akan tutup, RPM tu turun macam nak mati macam tu. Lepas tu bila kita buka dalam 1.5, terus kita punya RPM tu naik sampai tahap maksimum. Tapi sekarang tak ada sebab dia terlalu kecil. Kita tutup rapat macam mana pun kita boleh jalan motor, tak ada masalah. So kita kena buka and then kita tukar lagi pilot yang ngam untuk motor saya. Okay, jom. Okey, sekarang kita buka balik carburetor yang saya pakai. Ni dah setting kira hampir-hampir ngam lah, tapi bagi saya okey dah. Lepas tu kita buang dulu minyak ni. Okey, main jet yang saya pakai kali ni adalah 210. Pilot saya pakai 22.5. Kenapa saya boleh pakai kecil? Sebelum ni saya pakai besar kan. Okey, brand safety 22.5 saya pakai kat dalam ni. Apa yang saya dapat ni sebenarnya lebih semangat lah. Kata semangat setting. Jangan kita putus asa dengan setting carburetor ni. Sebab setting carburetor ni adalah satu benda yang kita kena buka tutup. Benda ni memang kena rajin. Sebelum ni saya pakai jarum Isaac. Bila setting carburetor jarum Isaac ni, dia memang pakai nisbah yang besar. Sebab apa tau? Kita tunjuk dua beza Salah satu sebab dia ini jarum Isaac. Okey, dekat sini ini adalah jarum gamma. Okey, yang ni adalah jarum Isaac. Belah kiri jarum Isaac, ni jarum gamma. Kedua-dua ni ada beza dia lah. Bukan kata sama. Kita cuba buka dulu dia punya. Kau boleh buka dengan test pen pun boleh. Okey, dia cabut macam tu je sebenarnya. And then kat sini kau tengok perbezaan antara dua jarum. Satu jarum gamma and then satu lagi jarum RXZ. Sebelum ni saya nak cerita lah, saya pakai Mainjet 280, pilot jet saya pakai 30. Masih lagi tak ngam. Sebab apa tau? Kau tengok jarum dia sama besar je. Saiz dia beza dekat sini. Okay, kita tengok, kita zoom tengok. Okey, ini adalah jarum Isaac. Okey, yang ini adalah jarum gamma. Kedua-dua beza ni, nampak? Yang atas ni sama kan, tapi yang bawah dia tirus tu. Bila kita pakai jarum gamma, automatik kita punya motor boleh pakai main jet kecil dan pilot dia jadi kecil.
Sebab apa? Kalau kita pakai jarum Isaac, menjet yang besar dan pellet pun juga besar. Belum ni tak ada masalah. Sekarang bila kita pakai jarum ni, saya setkan kat mana tau? Korang tengok. Ni untuk setting motor standard lah kan. Tengok. Saya set dekat ujung sekali. Kalau saya set tengah, minyak jadi rich. Minyak jadi lebih. Bila kita setting kot yang kedua ni, yang 1, 2 kan, minyak pun masih lebih lagi. Bila setting takut yang pertama, minyak ngam. Sama juga dengan Isaac. Okay. Isaac ni bila kita pakai setting takut yang ketiga, yang tengah, kita punya menjet kena besar. Bila kita sampai 280, so nak kena pakai sampai saiz 300, terpaksalah kita turunkan jarum ni supaya minyak jadi lebih. Okay. Bila minyak lebih, maknanya kita selamatkan kita punya menjet. Kita boleh kecilkan lagi. Andai kata kalau kita turunkan lagi, minyak lagi lebih untuk kita punya kereta. Dia ada banyak benda kat sini. Okay, kita kena setting mengikut kehendak motor kita, kehendak jarum, kehendak kita punya blok. Blok kita tu pernah potting ke. Jadi bila potting lagi nisbah dia berbeza dengan nisbah standard. Kalau saya bagi tahu ni pun bukan kata suruh tiru, tapi untuk panduan korang semua. Tak semua motor boleh tiru. Okey, apa yang saya nak bagi tahu, macam tu lah. Tak semua motor kita boleh tiru. Kalau kata nak tiru tu tak ada masalah, korang tiru lah. Tapi kalau jam ke, rosak ke apa ke, saya tak bertanggungjawab. Sebab saya bukan kata sharekan suruh korang tiru. Saya nak sharekan suruh korang fikir and buat sendiri. Kenapa saya setting macam ni. Kalau saya setting bawah sekali memang jahanam. Kan kedudukan jarum kan dia macam ni. So bila kita setting makin tinggi, jarum dia ni makin rich lah. Sebab apa? Dia makin atas. So bila kita setting takut bawah sekali, dia menurun. So bila lambat lah nak sampai takut untuk melepaskan habis minyak tu, memang makan masa, agak makan masa sikit lah. Dia walaupun nisbah dia macam ni je korang tengok, tapi banyak efek dia untuk kereta. Minyak ni walaupun beza dia 0.01 mm pun sekalipun, untuk motor tu dah jadi beza. Saya pasang balik lah. Dah sekadar info sedikit tentang motor standard nak pakai kereta Isaac. Apa yang korang kena buat untuk pakai jarum gamma. Kalau pakai jarum standard macam saya pakai sebelum ni, menjet kena besar, pellet pun kena besar. Kenapa bersangkut paut dengan pellet? Mesti terfikir-fikir kan, kenapa bersangkut paut dengan pellet? Sedangkan pellet ni minyak bawah. Tapi kenapa dia kena besar? Patutnya tak payah usik lah kita punya pellet kan. Jawapannya kat sini. Sebelum ni kita faham tentang pellet, minyak idle. Saya bagi tahu sikit. Sebenarnya dia bukan setakat idle. Dia masa semi throttle tu memang nisbah daripada kita punya carburetor. Kalau korang tengok kat sini, kita letak menjet lah. Bila kita masukkan menjet, jarum tadi daripada atas kan, jarum daripada atas, so dia akan masuk kat sini. Kalau tengok dekat sini. So apabila kita membuka ni, korang bayangkan benda ni dalam carburetor lah, jangan bayangkan sini. So bila kita membuka kita punya throttle, and dia akan melepaskan minyak. Belum ni kan masa idle dia support daripada pilot, and then bila korang buka ni, dia akan transfer kepada pilot tu, terus masuk kat sini. So masa yang saya kata semi tu, masa pilot pun tengah pergi, masa sini pun korang buka sikit, masa tu lah dia berpunca kita punya dua-dua ni jalan. Andai kata kalau jarum tu lagi kecil, contohnya jarum macam ni, jarum ni kecil, jarum ni memang kecil kita tak. Bila jarum ni kecil, so bila dia naik sikit, bila naik kan, maknanya kita kena kecilkan pilot disebabkan pakai jarum ni. Sebab bila kita naik dekat sini dan dekat pilot dah banyak minyak. Minyak pilot ni satu hal lah, dia nak sedang mengecil kan. Minyak kat sini dia baru nak keluar, tapi dalam keadaan ni sebanyak banyak. Sebab apa? Sebab dia tirus. Dia kecil ni, dia kecil kan. Dia tak sama. Kalau macam Isaac dia buka macam ni, masih tak banyak. Tapi kalau jarum gamma buka macam ni pun dah banyak. Perjalanan antara minyak tu memang cepat. Sebab tu lah motor lebih minyak. Sebab pakai jarum ni. Kita pakai jarum ni, dia tak lebih minyak. Tak tahu lah, saya pun berbelit ke. Korang nak faham macam mana, tak tahu lah. Bila kita setting carburetor, menjet kita pakai tu, pastikan dengan nisbah yang kita nak tu ngam. Contohnya minyak kita, bila kita test plug kita ni masih lagi putih, memang atas garing. Kita sebenarnya tak nak atas garing sebenarnya. Kita nak atas tu cukup minyak, sebab kita nak lock throttle tu. Bila minyak tu cukup, motor payah nak jam. Sebab suhu daripada minyak ni menjejukkan kita punya piston, kita punya blok. Tapi kalau kita punya minyak tak cukup, bila piston dengan blok tu panas, boleh menyebabkan jam. Pasal apa?
dicala kan, dia orang kata apa, panas, terlampau panas. Jadi bila terlampau overheat, benda tu akan jam sendiri. Ni salah satu contoh ni. Kalau kita tengok jarum ni, dia duduk dekat sini kan, injek ni. Okey, dia bentuk macam ni. Sebab tu lah minyak tak keluar daripada kita punya lubang minjet. Korang ambil ni, korang cium. Benda ni kena, semua kena training. Kalau tak training, tak boleh nak faham. Okey, itu sajalah untuk penjelasan tentang carburetor. So kita nak pasang balik lah, and setting pun dah ngam. Sebenarnya bila setting dah ngam ni, orang usik kita punya skru ni, kita dah marah. Pasal apa kita nak dapat setting tu susah. Bukan kata terus setting dapat. Kalau terus setting dapat, memang terbaik apa main tu. Okay, kita akan pasang balik. So video pasang balik ni saya tak buat lah, pasal benda yang sama je kan. Main jet saya pakai 210, pellet saya pakai 22.5. Sebelum ni kalau saya pakai jarum RZ, saya setting macam ni. Takut nombor 4 saya pakai 280 main jet, pellet saya pakai 30. Itu je tu resipi untuk motor standard. Tapi jangan tiru, sebab nanti mungkin ada ramai tak boleh pakai 280 sebab motor semput dekat atas. Macam saya boleh pakai 280 sebab blok saya standard. Standard itu kan indah. STP STP maksudnya standard tipu. Lebih kurang kita pasangkan balik. Okey, kita akan pasang balik. Cara kita nak pasang jarum minyak, jarum minyak pun nak buat video. Apalah, kemungkinan ada orang yang perlukan benda ni kan. Saya pegang macam ni, kita masuk macam ni kan, and then kita akan masukkan pin dia. Sebelum ni ramai orang buat, tapi tak tahu lah cara masing-masing kan. Kita masuk pin dia, so kita boleh lepas lah. Okay, dalamnya ada getah, pastikan ada getah ni. Tak ada getah ni memang leaking carburetor korang. And then kita akan pasang carburetor, benda selesai. Okey, jom kita pasang dulu semua cover set yang ada, yang kita hidupkan motor. Kita akan check pula nanti. Jom.